Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita mantap, berita baik buat negara kita, sahabat-sahabat semua. Sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada YB Azalina, Kerajaan Perpaduan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tidak henti-henti ya bersama-sama dengan kabinet untuk memperjuangkan kedaulatan nama negara kita, sahabat-sahabat semua. Isu berkaitan dengan tuntutan Sulu dan juga Stanpah yang boleh saya anggap sebagai rakan sekutu daripada kumpulan yang menuduh ataupun mendakwah mereka adalah waris Kesultanan Sulu yang merampas ya beberapa aset negara kita di luar negara, sahabat semua. Ya, dan seharusnya perkara ini berlaku sebenarnya ketika kerajaan PAS dan bersatu, tetapi mereka gagal ya untuk mempertahankan aset sehingga sedikit saja lagi ya dirampas oleh waris Kesultanan Sulu mengikut dakwaan mereka lah. Jadi hari ini sahabat semua, sekali lagi tanpa membuat rayuan ya, dan rayuan itu gagal dan beliau kekal bersalah kerana saya katakan boleh dikatakan sebagai bersubahat ya dengan geng-geng yang menganggap diri mereka sebagai waris Kesultanan Sulu. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membacakan kenyataan media ini, sahabat semua. Yang pertamanya, tuntutan Sulu, Mahkamah Rayuan Madrid kekalkan keputusan tanpa bersalah. Jadi ini antara kenyataan terkini daripada YB Azalina Othman, sahabat-sahabat semua. Jadi izinkan saya untuk membaca kenyataan media ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat intipati ya kenyataan daripada YB Azalina, yang mana Mahkamah Rayuan Madrid mengekalkan keputusan penimbang taraf penyangak Gonzalo tanpa bersalah kerana menghina mahkamah. Keputusan tersebut dibuat semalam sekaligus mengekalkan keputusan Mahkamah Jenayah Madrid pada 22 Disember tahun lalu yang mengenakan hukuman penjara 6 bulan terhadap Stanpah. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, Datuk Seri YB Azalina Othman, Mahkamah Rayuan Madrid mengesahkan Stanpah secara sedar dan sengaja mengingkari ketetapan dan perintah jelas Mahkamah Tinggi Madrid akibat pembatalan pelantikannya sebagai penimbang tara. Jadi Malaysia mengalung-alungkan keputusan yang penting ini sebagai kemenangan penting bagi kedaulatan undang-undang yang akan membantu memelihara kesucian timbang tara antarabangsa sebagai bentuk alternatif penyelesaian pertikaian, dan ia telah mengesahkannya. Disahkan keputusan itu adalah benar dan sah. Sekali lagi, penipuan Sulu dimungkinkan oleh tingkah laku jenayah seorang penimbang tara yang penyangak. Oleh itu, Malaysia juga yakin bahawa kemenangan ini akan menjadi penghalang selanjutnya kepada tindakan buruk yang dilakukan oleh pelaku penipuan Sulu, kata Azalina dalam satu kenyataannya. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas komitmen dan keazaman teguh dalam melindungi kedaulatan negara. Pada 25 Mei 2020, Stanpah telah mengeluarkan award akhir berjumlah 14.9 bilion USD ya kepada 8 individu mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu yang tidak lagi wujud. Bagi menguatkuasakan award itu, mereka dilaporkan telah menyita aset syarikat minyak negara Petronas di Luxembourg dan juga Belanda selain menyasarkan aset diplomatik Malaysia di Perancis. Dan pada tahun 2021, selepas pemindahan prosiding timbang tara dari Spanyol ke Perancis yang tidak pernah berlaku sebelum ini, Malaysia mempunyai keyakinan penuh dan tidak berbala bagi terhadap sistem keadilan Spanyol telah memfailkan aduan terhadap Stanpah bersama dengan pendakwa rakyat Spanyol atas alasan beliau telah menghina mahkamah apabila berulang kali mengingkari perintah Mahkamah Tinggi Spanyol dan meneruskan tindakannya untuk membeli forum di negara lain. Jadi pada 11 Disember tahun lepas, mahkamah mendengar hujah kedua-dua belah pihak, iaitu kerajaan Malaysia telah menggesah Mahkamah Madrid agar menjatuhkan hukuman penjara ke atas Stanpah. Jadi sebelum ini 8 warga Filipina telah memfailkan prosiding timbang tara di Spanyol bagi menuntut berbilion-bilion dolar daripada Malaysia berhubung isu Sabah, dan sebuah mahkamah di Madrid pada Mac 2009 telah melantik Stanpah sebagai penimbang tara dalam kes itu. Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim secara agresif membuat tuntutan balas terhadap ke-8 individu terbabit
Jadi Malaysia telah melakar kejayaan bersejarah dalam pertikaian berpanjangan itu apabila Mahkamah di Luxembourg, Mahkamah Rayuan di Hague di Belanda dan Mahkamah Rayuan di Perancis serta Mahkamah Spanyol membuat keputusan yang memihak kepada negara kita, negara Malaysia yang tercinta ini. Jadi sekali lagi sahabat semua, kemenangan berpihak kepada Malaysia dan kita ucapkan tahniah kepada YB Azalina Othman, begitu juga dengan usaha dan komitmen yang diberikan oleh Perdana Menteri kita, tidak lain tidak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang berjuang bersama dengan kabinet, bersama dengan YB Azalina untuk menjaga kedaulatan negara kita. Kita ucapkan sekali lagi tahniah kepada Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan hari ini. Walaupun geng-geng pembangkang, walaupun cyber trooper pembangkang ini ya seringkali menyerang pribadi kepada Perdana Menteri kita, tetapi dengan semangat yang jitu, semangat yang mantap, Perdana Menteri kita terus untuk mengapalai dan memberikan ya komitmen untuk kedaulatan nama negara kita. Dan hari ini sekali lagi sahabat semua membuktikan bahwa segala usaha, segala kerja keras yang dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan hari ini tidak boleh dilihat dengan sebelah mata. Ya, apabila aliran masuk FDI ya, pelaburan tunjuk negara berada di landasan pemulihan. Itu antara satu kenyataan berita yang saya petik daripada utusan Malaysia yang menyatakan aliran masuk FDI di negara kita menunjukkan satu landasan pemulihan ekonomi kita. Walaupun pembangkang seringkali mengatakan kerajaan gagal, Perdana Menteri kita gagal, kabinet gagal, sebenarnya yang gagal itulah mereka sahabat-sahabat semua. Segala fakta menunjukkan bahwa negara kita berada pada landasan yang tepat, khususnya dari segi pelaburan. Tahun lalu saja kalau saya tidak silap sebanyak 329 bilion kan juta, bilion ya. Kalau ada mungkin kalau saya silap, kalau ada yang ingat ya, Anda boleh berikan komen. Tahun lalu sahabat semua, ya pelaburan yang diluluskan tertinggi dalam sejarah kita. Hari ini dari masa ke semasa kita melihat bagaimana Perdana Menteri kita bertungkus lumus pergi ke luar negara. Ya, dan sekarang ini pun masih berada di negara luar untuk membuat lawatan rasmi, meyakinkan negara-negara luar masuk dan melabur ke dalam negara kita. Jadi minat berterusan syarikat antarabangsa terhadap Malaysia, aliran masuk pelaburan asing dan pertumbuhan pelancongan antarabangsa keparas sebelum pandemik menunjukkan negara berada di landasan yang betul untuk pemulihan. Jadi penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Majaya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, pengumuman pelaburan kira-kira RM10.5 bilion baru-baru ini adalah kejayaan besar negara dalam saingan sengit dari negara Asia Tenggara yang lain untuk menarik pelaburan langsung Asia, yaitu FDI. Jadi katanya ini menunjukkan Malaysia masih mempunyai daya penarik kepada pelabur asing dan berada di landasan yang baik. Pastinya pelaburan sebesar ini akan mencipta ribuan peluang pekerjaan untuk pekerja berkemahiran tinggi di Malaysia yang sedia terlatih, terutama graduan universiti tempatan. Ini perlu untuk mengelakkan isu underemployment, yaitu pekerja berkemahiran tinggi terpaksa mengambil jawatan biasa kerana kekurangan jawatan sepertinya di Malaysia pada waktu ini. Jadi kita juga tidak mahu Malaysia menjadi tempat lambakan teknologi lama, terutama FDI yang masuk ke negara ini, katanya kepada utusan Malaysia. Aimi Zulhazmi berkata, kadar pengangguran negara semasa berada dalam 3.3% dan berada atas sasaran, yaitu 3.4%. Jadi katanya ini adalah petanda baik pada Mac hanya 500,066 yang belum bekerja daripada jumlah tenaga buruh lebih 17 juta orang. Jadi satu jumlah lebih besar daripada jumlah tenaga kerja sebelum pandemik pada tahun 2019. Jadi tambah lagi ekonomi negara berada pada landasan yang baik dengan kadar pengangguran yang sama sebelum berlaku pandemik. Pendapatan per kapita juga bertambah baik berbanding sewaktu pandemik melanda negara pada tahun 2020-2021 walaupun dibayangi kenaikan kos sara hidup. Tahun itu siapa yang memerintah ya?
Kalau saya tidak silap, kerajaan PAS dan juga Bersatu. Jadi kadar inflasi yang pernah menghampiri 5% kini menurun kepada 1,8% saja, masih rendah berbanding unjuran 2,5 ke 3,3% bagi keseluruhan tahun 2024 tahun ini. Jadi beliau berkata dalam mengekalkan momentum perkembangan ekonomi Malaysia, terutama domestik, kerajaan perlu terus menstabilkan kadar kewangan seperti kadar dasar semalaman OPR bagi tahun ini. Ia sebenarnya membantu perniagaan dan rakyat untuk merancang dan membuat unjuran mereka masing-masing, katanya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, iaitu Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, dasar kerajaan mesra pelabur, piawaian perundangan yang baik, infrastruktur moden, model insan yang berkemahiran dan pelbagai budaya memudahkan syarikat asing beroperasi di Malaysia. Justru usaha mempromosikan Malaysia sebagai hub pengeluaran, pusat ibu pejabat dan data raya perlu diperhebat dari semasa ke semasa, katanya. Beliau berkata, kadar pengangguran yang terus menurun menunjukkan ramai rakyat Malaysia sudah bekerja dan mendapat pendapatan sekaligus meningkatkan perbelanjaan isi rumah. Jadi ini jelas, katanya, kelihatan apabila perdagangan runcit mencatatkan kenaikan sebanyak 7,1% kepada 62,8 bilion ringgit pada suku pertama tahun ini berbanding 5,8% dicatatkan tempoh sebelumnya, katanya. Afzanizam berkata jumlah trafik penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 1 dan 2 juga meningkat 35,5% dan 15,5% kepada 7,2 juta dan 6,1 juta pada suku pertama tahun 2024. Jadi bagi KLI, katanya angka ini sudah melepasi angka pra-pandemik, yaitu 6,97 juta. Jumlah pelancong yang datang ke Malaysia juga meningkat kepada 20 juta pada tahun 2023 berbanding 10 juta tahun sebelumnya. Justru sektor pelancongan dan penerbangan sudah mencatatkan prestasi yang baik, katanya. Dalam pada itu, pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Profesor Maja Dr. Ahmid Rasman Abdul Latif berkata, aliran masuk pelabur antarabangsa sudah mula menunjukkan keyakinan untuk melabur di Malaysia. Ini berdasarkan beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi kekal positif tahun ini, kestabilan kerajaan stabil, dan usaha membenteras rasuah yang semakin baik. Perkembangan ini akan meningkatkan pekerjaan untuk rakyat, tetapi diharapkan kerajaan akan lebih memilih jenis pelaburan bersifat teknologi tinggi supaya mampu menawarkan gaji yang lebih kompetitif kepada rakyat. Ini sekaligus, katanya, menggalakkan lebih ramai pekerja berusaha ke arah meningkatkan kemahiran mereka ke arah yang lebih tinggi. Wow, ini antara ulasan daripada tiga orang yang profesional di dalam ekonomi, dalam melihat pertumbuhan ekonomi negara kita dan sebagainya, mengatakan bahwa Malaysia berada di landasan pemulihan kerana aliran masuk pelaburan dari negara luar yang semakin menggunung, sahabat-sahabat semua. Kerana apa? Kerana inilah yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini yang diketuai oleh Perdana Menteri kita. Beliau pergi dalam minggu ini sahaja. Pertamanya Datuk Seri pergi ke Qatar, selepas ke Qatar lawatan kerja ke Kyrgyz, lepas tu ke Kazakhstan, dan yang terakhir adalah Uzbekistan. Dan kita boleh lihat hubungan untuk mengeratkan supaya menarik pelabur dari luar negara ini menarik supaya mereka berminat untuk melabur ke dalam negara kita. Usaha yang begitu padu daripada Perdana Menteri kita dan juga kerajaan perpaduan hari ini. Sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang pertama tadi bagaimana kita menerima perkabaran baik apabila tanpa kekal bersalah menjadi dalang ataupun rakan subahat yang mengatakan sebuah kumpulan daripada waris Kesultanan Sulu ini, tapi tidak tahu sebenarnya kesahihan dan sebagainya. Hari ini beliau gagal dan sekaligus kesalahan untuk penjara 6 bulan itu diteruskan. Itu dia. Jadi kita ucapkan tahniah kepada kerajaan YB Azalina, Perdana Menteri kita, menteri-menteri Kabinet Malaysia, kerajaan perpaduan ini atas usaha untuk terus mengekalkan kedaulatan negara kita. Jadi apa pandangan anda, sahabat semua?
Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.